بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita untuk ada satu kelas untuk tadabbur Al-Quran di Bait Al-Furqan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita untuk kelas ini akan berterusan biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat untuk semua insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, di kelas tadabbur ini, sebelum ini kita mula dari awal Quran sebenarnya, dan kita sudah habiskan pada surah Baqarah, surah Fatihah, Al-Baqarah, dan juga surah Ali Imran kalau tak silap. Dan adalah surah lagi, surah-surah yang lain. Dan kita ada buat tadabbur pada juzuk 30 juga. Alhamdulillah, dan baru-baru ni kita sudah selesai pada surah Yasin. Kemudian kita fikir mana yang surah yang kita nak mula, dan surah itu adalah ada manfaat insya-Allah pada semua. Semua ada manfaat, tetapi mana diutamakan untuk kita tadabbur badannya dulu. Uh, Kita cadangkan adalah surah Kahfi insya-Allah taala. Mungkin kita akan ambil awal 10 ayat, ayat 10 yang pertama dan juga 10 yang terakhir daripada surah Kahfi insya-Allah taala. Dan hari ini insya-Allah kita akan mula dengan muqaddimah untuk surah Kahfi ini, dan juga kita akan terangkan beberapa ayat pada surah Kahfi pada awalnya insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Surah Kahfi adalah di antara surah Makkiyah, dan seperti mana di dalam kitab tafsir Al-Khazin disebutkan tentang surah ini, dia kata ini adalah di antara surah Makkiyah. Wa ayatuha mi'a wa ihda asyara ayat. Ayatnya adalah 111 ayat. Wa kalimatuha, dan kalimah-kalimah yang ada di dalam surah ini adalah 1577. 1577 kalimah di dalam surah ini. Wa hurufuha, dan hurufnya adalah 6360. 6360 huruf dalam surah Kahfi ini. Masya Allah, berapa banyak ada fadilat untuk orang yang baca surah Kahfi ini. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala pada setiap orang yang pada setiap huruf ada 10 hasanat. Allahu Akbar. Berapa banyak maknanya orang dapat. Ini adalah khair azim, adalah benda yang baik sangat untuk diri kita, untuk kita amalkan pada hari Jumaat. Subhanallah, sebab di antara amalan pada surah Kahfi ini adalah amalannya pada hari Jumaat. Kita baca pada hari Jumaat. Surah Kahfi ini adalah di antara surah yang mula dengan sebutan Alhamd, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia di antara 5 surah. Dia adalah salah satu daripada 5 surah yang mula dengan juga Alhamd. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-An'am juga mula dengan Alhamd. Surah Kahfi mula dengan Alhamd. Surah Saba juga dia mula dengan Alhamd, pada pujian pada Allah. Surah Fatir pun sama, mula dengan Alhamd, adalah pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini adalah ada kelebihan untuknya. Yani ada fadilat untuknya, untuk orang yang baca, orang yang hafal juga pada 10 ayat pertama dan sebagainya. Di antara hadis-hadis yang tentang surah Kahfi ini, minta maaf ya saya kurang sihat sikit, dan insya-Allah boleh kita jalankan kelas seperti biasa insya-Allah. Semoga insya-Allah dengan berkat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita semua insya-Allah, dan selamatkan kita semua insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Surah Kahfi adalah di antara fadilatnya, dia adalah ataupun kelebihan badannya
adalah dia isma min ad-dajjal. Allah Subhanahu wa taala selamat kita daripada dajjal dan amalannya di masa itu. Di antara hadis-hadis yang tentang surah Kahfi ini, حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال أبي إسحاق berkata سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. Adalah salah seorang namanya Abi Ishaq Ahmad, dia dengar Al-Bara' bin Azib berkata, ada seorang lelaki membaca surah Kahfi di rumahnya, di rumah Fiddar. Fiddar tak di rumahnya, dekat rumahnya adalah, dan di rumah itu adalah dabbah, ada binatang. Faja'alat tanfu. Binatang itu adalah uh, mula macam bising ataupun mula macam buat hal. Fanadhara fa idza dababa, kemudian dia tengok adalah satu awan yang besar di langit. Qad ghashiyathu, kemudian dia nampak tiba-tiba dia apabila membaca surah itu adalah jadi binatang itu macam dalam keadaan sakinah. Maksudnya dengan keadaan tak ada di sini dah balik macam biasa. Ha? Fadzakara dzalika lin-nabi, kemudian dia ceritakan benda itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Iqra fulan, bacalah wahai fulan. Fa innaha sakinah tanazzalat 'inda al-Quran." Sesungguhnya ini adalah sakinah turun apabila kamu membaca Al-Quran. Dan au tanazzalat lil Quran, ataupun sakinah itu maksudnya tenang hati, ataupun boleh kata keadaan sakinah itu turun disebabkan Al-Quran. Pada hadis ini adalah kita faham badannya Al-Quran ini adalah sakinah untuk bagi kita adalah maksudnya dengan keadaan yang sangat baik pada bacaan Al-Quran. Apabila orang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di hati kita apa? Sakinah, rasa tamakninah, rasa adalah rasa tenang hati. Ini adalah pada bacaan Al-Quran, dan ini adalah bacaan surah Kahfi di antara amalan yang sangat baik yang kita boleh buat pada setiap minggu. Subhanallah. Dan juga di antara hadis qala Imam Ahmad, نعم حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي جعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء daripada Abi Darda عن النبي صلى الله عليه وسلم daripada baginda Muhammad صلى الله عليه وسلم bersabda من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. Barang siapa yang dia hafaz 10 ayat, Abi Darda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayat min awwal suratil kahf usima min ad-dajjal." Barang siapa yang dia hafaz 10 ayat yang pertama daripada surah Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia daripada dajjal, daripada fitnah dajjal. Naam. Dan juga adalah ada hadis yang lain, man qara'a, hadis juga daripada Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-ashr al-awakhir min surah al-kahf usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang membaca 10 terakhir daripada surah Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkannya pada fitnah dajjal. Di akhir zaman ini adalah fitnah dajjal, itu adalah fitnah yang dahsyat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkannya daripada fitnah itu. Naam. Dan ini adalah di antara kelebihan pada surah Kahfi. Ada banyak hadis juga yang menguatkan hadis yang sebelumnya, seperti mana Sa'd bin Abi Ja'd an Thawban an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. Barang siapa juga hadis yang lain berikut pada isnad yang lain. Barang siapa yang membaca 10 yang terakhir daripada surah Kahfi, فإنه عصمة له من الدجال. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selamatnya daripada fitnah dajjal. Juga di antara hadis yang kelebihan
pada surah surah Kahfi juga adalah hadis hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah alaihi sayyidina Rasulullah man qara'a surat al-kahfi fi yaum al-jum'ah سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين جمعتين. Hadis ini mengqara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah. Barang siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumaat. Sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila inani sama'. Apa akan jadi untuknya? Maka dia akan ada terang cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit pada hari kiamat. Ila inani sama' yudhi'u lahu yawmal qiyamah. Di hari maka cahaya itu akan ada pada hari kiamat. Dan wa ghufira lahu ma baina jum'atain, dan diampunkan dosanya di antara dua Jumaat. Subhanallah. Jadi barang siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumaat, maka ia akan diterang cahaya dari bawah kakinya hingga langit pada hari kiamat. Dan apa lagi? Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya di antara dua Jumaat. Subhanallah. Ini adalah semua dengan kelebihan membaca surah surah Kahfi. Baik, apa hikmah daripada baca surah Kahfi? Kenapa surah Kahfi bukan surah lain? Kenapa adalah apa kelebihan pada surah Kahfi ini sampai macam siapa yang membaca Allah SWT akan ampunkan untuknya dan akan ada cahaya untuknya di antara subhanallah. Apa sebab semua ini? Di antara hikmah pada membaca surah Kahfi adalah disebabkan ada di dalam surah Kahfi ini tentang hal hari kiamat, tentang hari kiamat. Dan hari kiamat semua orang akan kumpul di masa itu untuk hisab, untuk hari balasan dan sebagainya. Kan? Dan ada juga tentang disebut dalam surah Kahfi itu tentang hal kiamat dan ahwaniha wa muqaddimatiha, dan juga adalah permulaannya bagaimana, dan juga adalah muqaddimatiha apa yang akan dahulu, seperti mana fitnah dajjal itu akan datang sebelum hari kiamat. Fitnah dajjal itu akan datang sebelum hari kiamat, bukan sebab. Jadi benda ini adalah panggil muqaddimatiha, muqaddimat untuk apa? Untuk hari kiamat. Semua itu akan datang dahulu. Jadi subhanallah, seperti mana disebutkan pada hal pada kiamat dan mukadimat-mukadimatnya juga, uh, dan seperti mana kita tahu hari kiamat akan ada pada hari Jumaat, seperti mana di dalam hadis yang sahih. Naam, di riwayat Imam Muslim adalah hari kiamat akan ada pada hari Jumaat. Jadi adalah ini tashbih untuknya, untuk kita bacaan surah ini adalah pada hari Jumaat, khususnya untuk seperti mana di hari kiamat akan jadi pada hari Jumaat. Jadi subhanallah, tashbihan laha ijtima'il khalq fiha. Yani dalam hari Jumaat pun orang akan kumpul untuk solat Jumaat ramai-ramai, kan. Subhanallah. Ini adalah jadi di antara bab yang untuk bagi kita membaca surah surah Kahfi ini pada hari Jumaat, ataupun di antara asbab ataupun di antara sebab yang bagi untuk bacaan surah Kahfi pada hari Jumaat. Subhanallah, disebabkan adalah surah ini adalah di antara surah yang ceritakan untuk tentang hari kiamat dan tentang hal ataupun muqaddimat untuk hari kiamat itu. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga di antara hadis yang sahih al-isnad, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-kahf fi yawm al-jum'ah أضاء له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. Barang siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan baginya cahaya di antara min nuri ma baina jum'atain, cahaya di antara dua Jumaat itu. Yang ini apa maksud cahaya itu? Cahaya itu adakah maknanya cahaya kuat itu adalah cahaya yang zahir ni yang kita nampak ke? Cahaya macam lampu dan sebagainya? Tak, bukan itu. Cahaya itu adalah maksud badannya, wallahu taala alam bisawab, adalah di masanya di antara dua Jumaat ini adalah ada berkat, ada rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia jalan dia jalan adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat pada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana sekarang kalau kita ada orang jalan di jalan yang gelap sangat? Baik, gelap, tidak ada lampu dan sebagainya. Kemudian orang tu jalan, dia risau kan? Dia risau, takut ada lubang ke, takut jatuh, takut sebagainya. Sebab apa? Sebab dia risau pada jalan berjalanannya. Tetapi bagaimana kalau orang tu dia jalan dekat jalan itu dan jalan itu adalah cahayanya cukup terang sangat. Sampai dia pun nampak semua. Betul-betul. Bagaimana dia jalan? Bukan dengan keadaan lebih apa panggil? Dia akan jalan dengan perasaan dia tidak takut, dengan perasaan dia tidak risau, kan? Seperti itulah adalah orang yang membaca surah Kahfi di antara dua Jumaatnya ini adalah pun dia akan adalah dalam keadaan yang tidak adalah risau dan dia akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, semua ini adalah di antara kelebihan pada membaca surah Kahfi pada hari Jumaat. Dan subhanallah pada surah Kahfi ini adalah juga di antara hadis-hadisnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis yang mengqara'a dan juga adalah di antara hadis yang marfu'. Naam, ini mungkin kita dalam hadis-hadis tentang surah Kahfi ini ada lebih dari satu hadis. Tapi ada yang hadis yang kuat isnadnya, ada yang hadis yang mungkin boleh amalkan dengan fadail amal juga. Naam. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة وإن خرج الدال عصم منه. Barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkannya dari pada ila 8 ayam. Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkannya sampai 8 hari daripada segala fitnah. Daripada segala fitnah. Wa in kharaja dajjal usima minhu. Dan walaupun di masa itu keluarkan dajjal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkannya pada fitnah dajjal juga. Jadi subhanallah, ini adalah semua di antara sebab ataupun yang bagi kita untuk apa, untuk nak jaga ataupun usaha untuk amalkan dengan surah Kahfi pada bacaannya pada hari Jumaat. Surah Kahfi ini apa ada di dalamnya? Yani, surah Kahfi ini apa tentang, kenapa dipanggil surah Kahfi dan apa kisahnya sebenarnya? Ada kisah untuknya. Dia adalah seperti mana daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal, yani di antara sebab nuzul surah ini, Ibn Abbas berkata بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن معيط إلى أحبار يهود المدينة. Adalah orang Quraisy dihantarkan dua orang, adalah An-Nadhr bin Al-Harith dan juga Uqbah bin Ma'id kepada ahbar Yahud Madinah, kepada orang Yahud. Adalah mungkin boleh kata seperti mana kita kalau orang Islam panggil syekh, guru besar panggil syekh ataupun sebagainya. Kalau orang Yahudi itu tak panggil syekh, dia panggil ahbar. أحبار يهود المدينة فقالوا لهم. maka orang tu kata padanya, saluhum an Muhammad wa sifu lahum sifatahu wa akhbiruhum biqawlihi. Ceritakan tentang Muhammad pada orang itu dan bagi tahu dia apa yang dia kata. Fa innahum ahlul kitab al-awwal. Sesungguhnya orang itu adalah ahli kitab yang dahulu. Orang apa, orang Yahudi itu. Wa indahum ma laysa indana min ilmi al-anbiya. Dan dia adalah ilmu yang tidak ada pada kami. Fa kharaja hatta qadiman Madinah. Kemudian dua orang itu dia sampai kepada Madinah dan dia tanya ahbar Yahud, dia tanya pada orang guru Yahudi itu, ahbar Yahud, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang Yahudi itu, bagaimana tentang Rasul itu. Wa wasafu lahum amrahu wa ba'da qawlihi. Dan dia ceritakan tentang kepada orang Yahudi itu, kepada guru-guru itu ataupun ahbar Yahudi itu, dia ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya, ada apa yang dia cakap dan sebagainya. Wa qala innakum ahli Taurat. Dia kemudian dua orang itu, maksudnya An-Nadhr bin Al-Haris wa Uqbah bin Ma'id, dia kata pada orang ahbar itu, kamu adalah sesungguhnya kamu adalah ahli Taurat dan
kami datang pada kamu, wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hadha. Kami datang kepada kamu supaya kamu ceritakan tentang orang itu. Maksud tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqalat lahum, orang ahbar itu kata badannya, saluhu an thalath, tanya dia tiga benda. Na'murukum bihinna, tanya dia tiga benda yang kita akan suruh kamu, tanya dia. Fa in akhbarakum bihinna, jika dia jawab tentang tiga benda itu, fahuwa nabiyyun mursal, maka dia adalah salah seorang nabi, memang dia betul nabi, bukan tipu. Jadi orang Yahudi itu kata apa? Tanya dia tentang tiga benda. Kalau dia jawab, dia memang adalah nabi. Nah, wa in lam yaf'al, farajul mutaqawwil. Faru fihi ra'yakum. Yang ini kemudian dikata kalau dia tak jawab tentang tiga soalan itu, maka orang itu adalah bukan nabi. Maknanya tengoklah apa kamu nak buat dengannya. Saluhu an fityatin zahabu ila fi dahril awal wa ma kana min amrihim. Tanya dia tentang orang-orang yang bermuda-muda adalah orang yang ahli kahfi maksudnya. Tanya dia tentang hal orang itu. Fa innahum qad kana lahum hadithun ajib. Sesungguhnya adalah tentang orang itu ahli kahfi adalah ada kisahnya yang ajib, kisahnya yang luar biasa. Wasaluhu an rajul tawaf balagha masyariq al-ard wa magharibaha ma kana naba'uhu. Tanya dia juga orang yang pusingkan pada bumi, pada barat ke barat. Naam, pada tempat ke tempat seluruh. Naam. Ma kana naba'uhu, apa halnya? Wasaluhu 'anil ruh, dan tanya dia tentang ruh. Tiga soalan mana? Soalan yang ketiga adalah tanya dia tentang ruh. Fa in akhbarakum bidzalik fa huwa nabiyyun fattabi'uh. Jika dia jawab tentang tiga benda itu, maka dia adalah nabi. Maka kamu ikutlah dia. Dan jika dia tidak jawab tentang tiga soalan ini, maka kamu fa innahu rajulun mutaqawwil fasna'u fi amrihi ma badalakum. Jika dia adalah tidak jawab untuk tiga benda itu, maka kamu tengoklah apa yang kamu nak buat dengannya. Jadi sebab apa? Itu bukan. Kemudian adalah datang An-Nadhr wa Uqbah kepada kaum Quraisy, dan dia kata, wahai kaum Quraisy, ya ma'syara Quraisy, qad ji'nakum bi fasli ma bainakum wa baina Muhammad. Kami datang kepada kamu membawa adalah benda yang akan terangkan benda ni ataupun akan selesaikan hal kamu dengan Muhammad. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Yang akan selesaikan masalah itu. Kan orang Quraisy dia kata kamu bukan Nabi, kamu adalah seorang yang sahir, kamu adalah orang yang gila dan sebagainya. Cakap macam-macam hina tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi An-Nadhr dan Uqbah dia membawa adalah soalan-soalan itu untuk settlekan pada hal ini di antara kaum Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang itu macam dah dapat tahu kebenaran pada bab ini. Adakah dia Nabi ataupun bukan Nabi. قد أمرنا أحبار اليهود أن نسأله عن أمور. Kami sebenarnya orang yang ahbar yang tadi kita sebut adalah guru-guru pada orang itu Yahud. Naam, dia suruh kita tanya soalan-soalan pada Nabi Muhammad SAW. Fa akhbaruhum biha, maka dia ceritakan tiga soalan itu kepada kaum Quraisy. Faja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, kemudian orang itu pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Muhammad, dia kata wahai Muhammad, akhbirna. Fasaluhu an umurihim amma amaruhum bihi. Naam. Faqala lahum, dia kemudian orang itu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiga soalan itu. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbirukum gadan bima sa'altum anhu. Nabi SAW kata jawab badannya, nanti esok saya akan jawab tentang soalan-soalan kamu. Walam yastasni, dan ini semua. Fansarafu, dia akan jawab semua soalan kamu saya akan bagi jawapan esok. Fansarafu anhu, dan maka orang itu adalah tinggal Nabi SAW dan jalan. Dia tunggu jawapan, dia kata esok. Jadi dia nak datang esok nak dengar jawapan. Wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 malam la yah la yah na'am la yahdithullahu ilaihi fi dhalika wahyan, tidak turunkan wahyu. 15 hari tidak ada apa-apa tentang bab ini.
Dan juga malaikat Jibril tak datang badannya ceritakan tentang bab ini langsung. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kata akan esok bagi jawapan kepada kamu, dia adalah apa? Dia harap ada turun wahyu dan terangkan pada bab ini supaya apa? Supaya orang itu beriman. Sebab kalau orang itu dia kalau jawab soalan-soalannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada harapan orang itu semua dia apa? Dia Islam. Naam. Di masa itu adalah 15 malam tidak turun wahyu, malaikat Jibril tidak datang pada Nabi alaihissalam. Hatta arjafa ahli Makkah wa qalu, sampai ahli Makkah kata apa? Wa'adana Muhammad gada wal yawm 15 qad asbahna fiha. Dia kata ini apa hal? Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia kata esok akan bagi jawapan. Ini sekarang dah khamsa asyar. Dia sudah 15 malam. Ataupun 15 hari. Macam mana untuk bab ini? Wala yukhbiruna bi syai'in amma sa'alnahu anhu. Sampai sekarang tak bagi kita jawapan. Sampai Nabi SAW sedih dalam bab ini. Nabi SAW sedih. Dan susah hati. Wa syaqqa alaihi ma yatakallamu bihi ahl Makkah. Dan hati daripada orang Makkah apa yang dia cakap-cakap tentangnya. Kemudian malaikat Jibril datang padanya. Malaikat Jibril alaihissalam datang pada Allah Subhanahu wa taala bisurat Ashabul Kahf. Datang dengan apa? Dengan surah ini, surah Kahfi. Dalam surah ini adalah ada juga ada mu'atabatuhu ia ala huznihi alaihim wa khabar ma sa'aluhu anhu. Dan dia ada dalam surah-surah ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni janganlah sedih daripada orang-orang itu, kata-kata orang itu. Kenapa kamu sedih? Kenapa fikir sangat tentang hal orang itu? Ada di dalam surah ini, nanti akan lalu dengan kita. Dan juga jawapan wa khabar ma sa'aluhu anhu, dan khabar ataupun jawapan pada soalan-soalan yang orang itu tanya. Naam. Eh, dalam bab ini juga wa qaul subhanahu wa ta'ala, dan juga adalah jawapan untuk ruh, tentang ruh adalah dalam surah Al-Isra seperti mana kita tahu, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Orang itu tanya kamu tentang hal ruh, bagaimana itu ruh itu dan sebagainya. Qulir ruhu min amri rabbi, ini adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu sebenarnya tidak kamu ada pada ilmu itu adalah sedikit, sebahagian sedikit saja pada ilmu itu. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebahagian daripada kelebihan dan juga pada kisah pada surah Kahfi. Dan insya-Allah taala dengan izinnya kita akan mula untuk tadabbur pada 10 ayat yang pertama itu pada awal kelas yang akan datang, insya-Allah kelas yang akan datang biiznillah Subhanahu taala kita akan mula pada 10 ayat yang pertama, insya-Allah taala kita akan terangkan tentang bab ini. Dalam surah Kahfi ini adalah tentang Dzulqarnain, adalah juga tentang kisah ahli Kahfi itu juga ada di dalamnya. Dan juga seperti mana kita sebut ada badannya juga untuk mukaddimat ataupun ahwal hari kiamat, adalah tentang hari kiamat dan sebagainya, ada tulis ada di dalam surah ini. Seperti mana kita baca sebelum ini ataupun seperti mana saya terangkan sebelum ini, adalah surah Kahfi ini di antara surah yang kita perlu amalkan di hari Jumaat. Masanya adalah di hari Jumaat. Bila masanya? Bila masa yang sesuai. Malam Jumaat boleh? Ini maknanya Khamis malam lepas solat Isyak dah boleh baca lah. Dah boleh mula baca surah Kahfi. Atau pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat kita boleh baca contoh sebelum solat Jumaat ke, ataupun lepas, ada masa sampai sebelum maghrib hari Jumaat. Seperti mana kita tahu hari Islam adalah mula lepas maghrib. Jadi kita ada masa sampai sebelum maghrib pada hari Jumaat. Surah Kahfi taklah surah panjang sangat, boleh kata lebih pada setengah juzuk sikit. Tapi orang yang sudah biasa dengan bacaan surah Kahfi, selalu dia amalkan baca surah Kahfi, insya-Allah tidak susah untuk dia nak baca di dalam hari Jumaat, dalam masa berapa minit sahaja boleh selesai biiznillah Subhanahu taala. Macam kadang-kadang saya dengar ada pada pelajar saya kata baca
surah Kahfi ambil masa lebih kurang 45 minit, kadang-kadang ada sampai, ada orang yang jawab kata sampai 1 jam. Sebenarnya sampai macam tu sebab belum lagi betul-betul lancar bacaannya. Kalau sudah lancar bacaannya, baca lah, bukan hafazan, bacaan. Kalau hafazan lagi laju. Tapi kalau bacaan, kalau sudah lancar bacaannya, dia tidak ambil masa lebih daripada 20 minit. 20 minit cukup. Dengan bacaan tak adalah laju sangat. 20 minit cukup untuk nak baca surah Kahfi insya-Allah Subhanahu wa taala. Saya harap insya-Allah Subhanahu wa taala 20 minit mungkin bagi orang yang biasa insya-Allah senang nak baca. Kadang-kadang kurang pada itu. Saya harap insya-Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang, sebelum ni kita buat juga dan 10 pertama dan 10 terakhir. Kita seperti mana ada di antara kita ada yang pelajar memang belajar Baitul Furqan, ada yang baru join dengan kita. Kita memang ada kelas hafazan untuk surah-surah pada setiap hari Sabtu dan Rabu. InsyaAllah mudah-mudahan lepas kita habis pada tadabbur 10 yang pertama dan 10 terakhir, mungkin kita buat juga simak dengar pada pelajar-pelajar semua 10 ayat pertama dan 10 terakhir. Kita contoh setiap orang hafal insya-Allah dan simak biiznillah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bantulah untuk kita amalkan dengan ayat-ayat itu biiznillah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mengingatkan untuk diri saya dan juga kepada semua, hari ini hari Jumaat. Di antara amalan seperti mana kita sebut adalah bacaan surah Kahfi, dan jangan lupa salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan lupa wahai kaum lelaki adalah pergi awal kepada solat Jumaat, usaha untuk sampai pada masjid insya-Allah di awal masa biiznillah subhanahu wa taala, dan dengarlah khutbah. Tidak adalah jaga pada di masa itu, tidak ada cakap apa-apa benda yang tidak tidak perlu, sebab itu adalah dia akan habiskan pahala kita pada hari Jumaat. Nah, untuk amalan untuk hadirkan pada solat Jumaat. Jadi insya-Allah untuk tak jadi amalan kita sia-sia adalah kita jaga pada bab ini biiznillah subhanahu wa taala. Dan disunatkan adalah untuk hari Jumaat, untuk ikhtisal mandi adalah untuk hari Jumaat, khas ghusl khas untuk hari Jumaat, dan juga adalah disunatkan seperti mana kita sebut banyak salawat dan salam, dan juga disunatkan untuk pergi awal, dan juga disunatkan adalah pakai minyak wangi, dan taqlimul adhafir adalah potong kuku juga. Ini semua adalah termasuk dalam sunat-sunat pada hari Jumaat insya-Allah, dan juga adalah disunatkan untuk pakai pakaian yang baik untuk pergi solat Jumaat. Disunatkan untuk solat Jumaat adalah pakai putih sebenarnya. Untuk solat Jumaat pakai putih. Kalau pada solat raya, pakai baju yang terbaik yang kamu ada. Kalau raya, pakai baju yang terbaik. Kalau Jumaat, pakai baju warna putih. Itu adalah disunatkan. Hari raya nak pakai merah, hijau, coklat, mana-mana boleh. Yang penting itu adalah baju yang terbaik yang kamu ada. Itu adalah disunatkan pada hari raya. Tapi pada hari Jumaat adalah disunatkan untuk pakai baju warna putih. Jadi insya-Allah bagi orang yang kerja, macam kita kalau negara Arab, hari Jumaat cuti, orang tak kerja. Hari Jumaat cuti ni. Kalau nak susahkan orang Arab, cakap dengan dia kerja hari Jumaat. Memang dia tak nak. Di hari Jumaat ini adalah cuti baginya. Jadi subhanallah, kalau bagi kita dekat sini di Malaysia adalah hari Jumaat masih lagi orang bekerja. Jadi eloklah juga wahai kaum lelaki, kalau boleh siapkanlah satu pakaian, contoh jubah, lipat elok-elok baik-baik, bawalah ke kerja. Apabila nak pergi solat Jumaat, taruhlah sekejap ya solat Jumaat insya-Allah. Jadi benda ni adalah di antara amalan juga yang baik insya-Allah, wa nusab alaihi insya-Allah, dan kita akan dapat pahala disebabkan kita usaha untuk nak amalkan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada wallahu taala a'lam bis-shawab. Semoga insya-Allah apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat biiznillah subhanahu wa taala. Jika ada benda yang baik, itu adalah taufik pada Allah subhanahu wa taala, kemudahan pada Allah subhanahu wa taala. Jika ada yang benda yang ataupun ada yang tidak jelas, itu adalah pada nafsu saya dan pada saya dan nafsu saya, dan juga pada syaitan. Semoga Allah subhanahu wa taala mudahkan untuk kita insya-Allah untuk amalkan dengan apa yang kita belajar, dan semoga Allah subhanahu wa taala jadikan kita pada ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa lana innaka antat tawwabur rahim warhamna ya rahim.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ذا القوة المتين يا فعال لما تريد. نسألك يا إلهنا أن تفتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Syekh. بارك الله فيكم. Ahmad الحمد Syekh. لله. Assalamualaikum الحمد warahmatullahi لله.